Oke, hai semua, selamat datang. Testing, testing. Hai semua, selamat datang kepada webinar kita pada hari ini yang dibawa hasil IC Markets. Hari ini kita akan mengadakan topik minyak, komoditi, dan pasaran mata uang. So, hari ini 9 Jun 2026 lah ya. Oke, so sebelum saya teruskan dengan isi kandungan pada hari ini, saya perlu jelaskan sesuatu yang sangat penting yaitu penafian. So, apa yang kita kongsikan dalam sesi hari ini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan sahaja. Segala yang saya terangkan sama ada strategi, contoh cerita atau pengalaman pribadi saya, semuanya bertujuan untuk membantu kamu faham pasaran dengan lebih baik. Ya, bukan cadangan pelaburan ya. Dan ya juga bukan isyarat dagangan yang boleh kamu ikut bulat-bulat. Kenapa ini penting? Sebab setiap orang ada gaya dagangan yang berbeza, ada tahap risiko yang berbeza, dan ada matlamat keuangan masing-masing. Apa yang sesuai untuk saya mungkin tidak sesuai untuk kamu ya. Apa yang saya kongsi hari ini adalah pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penganalisa dan pedagang. Saya juga mahu tekankan bahwa dagangan melibatkan risiko yang sangat tinggi. Pasaran keuangan ini boleh bergerak dengan cepat, kadang-kadang di luar jangkaan. Anda boleh buat keuntungan, tapi kamu juga boleh alami kerugian. Malah kerugian itu kadang-kadang boleh jadi lebih besar daripada modal yang Anda sanggup hilang. Sebab itu, penting untuk sentiasa berdagang dengan bijak. Gunakan pengurusan risiko dan jangan sekali-kali letakkan semua harapan kamu pada satu dagangan sahaja. Saya tahu ramai yang mungkin datang ke webinar seperti ini dengan harapan ada apa-apa shortcut atau formula rahasia untuk sentiasa menang, tapi realitinya memang tidak ada jalan pintas dalam trading lah ya. Apa yang kita buat di sini adalah untuk memberi kamu pengetahuan rangka kerja dan cara berpikir yang betul supaya kamu boleh kembangkan gaya dengan Anda sendiri. Ingat ya, saya bukan di sini untuk beri kamu isyarat beli atau jual. Saya di sini untuk membimbing kamu berpikir seperti seorang pedagang profesional, supaya bila kamu buka catatan nanti, kamu boleh buat keputusan berdasarkan analisis kamu sendiri, bukan semata-mata ikut cakap orang lain. Jadi sekali lagi penafian di sini jelas ya. Saya akan stay di sini untuk beberapa menit supaya kamu boleh baca penafian di sini lah ya.
Oke, mari kita teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya yang tidak kenal dengan saya, nama saya Cass, saya seorang um, investment analyst dan juga seorang prop trader. Saya berduduk di Singapura dan saya sekarang ini dengan sebuah firma penyelidikan namanya Everest Fortune Group. Kami telah diiktiraf sebagai finalis untuk Best Forex and Equity Research untuk beberapa tahun sudah ya. So, kerja kami di sini adalah untuk memahami gerakan di atas market, memahami kenapa market tengah membuat apa yang dia tengah membuat setiap kali dan kita membuat banyak backtesting, forecasting dan banyak-banyak di atas carta untuk memahami pergerakan di atas carta. Nah ya, oke. So, kalau kamu ada apa-apa soalan yang um, berkaitan dengan trading, kamu boleh tanya saya di chatbox. Saya akan mengusahakan dan untuk memberi kamu jawaban yang accurate, oke, supaya kamu boleh uh, memahami pasaran dengan lebih jelas, oke? Oke, mari kita terus dengan agenda kita pada hari ini, yaitu mata wang berasas komoditi. Oke, kejutan bekalan supply shock, kesan geopolitik, pemindahan inflasi, inflation transition. Oke, dan itu sajalah untuk hari ini. Oke, oke. So, kita bermula dengan mata uang berasas komoditi. Oke, so apabila kita bercakap tentang pasaran mata uang global, tidak semua mata uang bergerak berdasarkan faktor yang sama ya. Oke, sesetengah mata uang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan harga komoditi tertentu. Mata uang seperti ini dikenali sebagai mata uang berasas komoditi atau commodity currency. Secara asas, mata uang berasas komoditi merujuk kepada negara yang ekonominya mempunyai pergantungan yang besar kepada ekspor bahan mentah. Ini termasuk minyak, gas asli, emas, biji besi, arang batu, produk pertanian, dan pelbagai sumber semula jadi lain. Contoh yang sering digunakan dalam pasaran forex ialah dolar Australia atau AUD, dolar Kanada atau Canadian dollars, dan dolar New Zealand dollars atau NZD. Walaupun setiap negara mempunyai struktur yang berbeza, mereka berkongsi satu persamaan, yaitu pendapatan negara mereka banyak mempengaruhi oleh sektor komoditi. Apabila harga komoditi utama meningkat, pendapatan ekspor negara tersebut biasanya turut meningkat. Ia bermaksud lebih banyak aliran masuk mata wang asing ke dalam negara tersebut. Dalam banyak keadaan, peningkatan pendapatan ekspor ini akan menyokong mata wang tempatan. Sebaliknya, apabila harga komoditi jatuh dengan ketara, pendapatan ekspor boleh berkurangan. Ini memberi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi dan boleh mengurangkan daya tarikan mata wang tersebut di mata pelabur global. Jadi, dalam perspektif institusi, mereka sentiasa memantau hubungan
antara harga komoditi dan mata wang. Ini karena perubahan dalam mata wang komoditi sering menjadi petunjuk awal kepada perubahan dalam area modal yang dan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk memahami pergerakan sesetengah mata wang, kita tidak boleh hanya melihat faedah atau data ekonomi, kita juga perlu memahami apa yang sedang berlaku dalam pasaran komoditi. Oke, so hubungan antara harga komoditi dan aliran modal. Oke, so salah satu sebab utama mata wang berasas komoditi menjadi penting dalam pasaran forex adalah karena hubungan langsung antara harga komoditi dan aliran modal global. Apabila harga komoditi meningkat, negara mengekspor biasanya menerima lebih banyak hasil. Hasil daripada jualan kepada pasaran antarabangsa. Ini meningkatkan pendapatan syarikat, kutipan cukai kerajaan, dan dalam banyak kes menyokong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. So, pelabur institusi melihat perkembangan ini sebagai sesuatu yang positif. Mereka mungkin mula meningkatkan pendedahan kepada negara tersebut melalui pasaran saham, bond, atau pelaburan langsung. Semua ini memerlukan pertukaran mata wang yang akhirnya meningkatkan permintaan terhadap mata wang tempatan. Sebagai contoh, jika harga minyak meningkat dengan ketara, ekonomi yang banyak mengekspor minyak mungkin dilihat berada dalam kedudukan yang lebih kukuh. Ini boleh menarik aliran modal tambahan dan membantu menyokong mata wang negara tersebut. Sebaliknya, apabila harga komoditi jatuh, prospek ekonomi juga boleh berubah. Pelabur mula menjangka pertumbuhan yang lebih perlahan, keuntungan syarikat yang lebih rendah, dan kemungkinan dasar monetary yang lebih longgar. Semua ini boleh menyebabkan aliran modal keluar. Apa yang penting adalah memahami bahwa pasaran sentiasa melihat ke hadapan, mata wang tidak bergerak hanya kerana harga komoditi hari ini, tetapi kerana jangkaan terhadap apa yang mungkin berlaku dalam beberapa bulan dalam yang datang. Ini sebab pasaran forex sering bertindak balas dengan cepat apabila berlaku perubahan besar dalam pasaran komoditi global. Oke, mari kita teruskan dengan mata wang komoditi dan kitaran ekonomi global.
Akhir sekali, kita perlu memahami bahawa mata wang berasas komoditi bukan sahaja mempengaruhi oleh harga komoditi semata-mata, tetapi juga oleh keseluruhan kitaran ekonomi global. Apabila ekonomi global berkembang dengan kukuh, permintaan terhadap bahan mentah biasanya meningkat. Negara memerlukan lebih banyak tenaga logam dan sumber semula jadi untuk menyokong aktiviti industri dan penggunaan. Ini mewujudkan persekitaran yang positif untuk negara mengekspor komoditi. Dalam keadaan seperti ini, mata wang komoditi sering menunjukkan prestasi yang baik. Pelabur melihat negara-negara yang sebagai penerima manfaat langsung daripada pertumbuhan global. Sebaliknya, apabila pertumbuhan global mula perlahan atau risiko ekonomi meningkat, permintaan terhadap komoditi boleh mula menurun. Ini memberi tekanan kepada negara mengekspor yang seterusnya kepada mata wang mereka. Kita juga sering melihat hubungan rapat antara mata wang komoditi dan sentimen risk on atau risk off. Dalam persekitaran risk on, pelabur lebih bersedia mengambil risiko dan cenderung menyokong mata wang yang berkait dengan pertumbuhan. Dalam persekitaran risk off pula, aliran modal biasanya beralih kepada aset dan mata wang yang dianggap lebih selamat. Dari perspektif makro, mata wang komoditi sering berfungsi sebagai petunjuk kepada sentimen ekonomi global. Pergerakan mereka boleh memberikan gambaran tentang bagaimana pelabur melihat prospek pertumbuhan dunia. Sebab itu, memahami mata wang berasas komoditi bukan sahaja bantu kita memahami pasaran forex, tapi juga membantu kita memahami bagaimana ekonomi global sedang berkembang dan berubah dari semasa ke semasa. Testing, testing. Oke, mari kita teruskan dengan jangka masa kenapa ramai berhenti terlalu awal. Oke, so apa itu kejutan bekalan dalam pasaran global? Oke, apabila kita membincang pasaran komoditi, salah satu faktor yang paling eh, berpengaruh adalah kejutan bekalan atau supply shock. So, secara mudah, supply shock berlaku apabila terdapat gangguan dan yang menyebabkan bekalan sesuatu komoditi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada jangkaan pasaran.
Oke, so dalam kebanyakan case, apabila orang bercakap tentang supply shock, mereka merujuk kepada gangguan bekalan dan menyebabkan kekurangan dalam pasaran. Ini boleh berlaku kerana pelbagai sebab seperti konflik geopolitik, bencana alam, sekatan perdagangan, gangguan logistik atau masalah pengeluaran. Sebagai contoh, jika semua negara pengeluar minyak utama mengalami gangguan pengeluaran. Oke, jumlah minyak yang tersedia dalam pasaran global akan berkurang, walaupun permintaan tidak berubah. Kekurangan bekalan ini boleh menyebabkan harga meningkat dengan ketara. Apa yang menarik adalah pasaran tidak menunggu sehingga gangguan besar benar-benar berlaku sepenuhnya. Sebagai sahaja terdapat risiko dalam bekalan mungkin terganggu, harga sering mula bergerak kepada pelabur dan syarikat cuba menyelesaikan jangkaan mereka. So, dari perspektif institusi, supply shock sangat penting kerana ia boleh mengubah keseluruhan naratif pasaran. Sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai isu tempatan boleh berkembang menjadi faktor global yang mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan aliran modal. Selain itu, kesan supply shock biasanya tidak terhad kepada satu pasaran sahaja. Apabila harga komoditi utama berubah, kesannya boleh bergerak merebak ke pasaran saham, bond, forex, dan juga dasar monetary bank pusat. Jadi supply shock bukan sekadar isu bekalan, ia adalah salah satu mekanisme yang boleh mengubah keseluruhan landscape makroekonomi global. Oke, so bagaimana supply shock mempengaruhi harga dan mata wang? Apabila berlaku supply shock, kesan pertama yang biasanya dilihat adalah perubahan harga yang ketara dalam komoditi tersebut. Jika bekalan berkurang tetapi permintaan masih tinggi, harga akan meningkat untuk menyeimbangkan pasaran. Namun kesan ini tidak berhenti pada harga komoditi sahaja, ia juga memberi kesan kepada ekonomi, negara, dan seterusnya kepada mata wang mereka. Di sinilah pasaran forex boleh memainkan peranan. Negara mengekspor komoditi biasanya mendapat manfaat apabila harga meningkat. Jika harga minyak naik, negara yang mengekspor minyak akan menerima lebih banyak pendapatan daripada jualan mereka. Ini boleh meningkatkan aliran masuk mata wang asing dan menyokong mata wang tempatan. Sebaliknya, negara yang banyak mengimport komoditi tersebut mungkin menghadapi cabaran. Mereka perlu membayar lebih mahal untuk mendapatkan bekalan yang sama. Ini boleh meningkatkan kos ekonomi dan memberi tekanan kepada pertumbuhan. Pelabur institusi sentiasa memantau perubahan ini. Mereka akan menilai negara mana yang mendapat manfaat dan negara mana yang mungkin terjejas. Berdasarkan penilaian tersebut, aliran modal boleh mula bergerak dari satu negara ke negara lain.
Dalam banyak keadaan, perubahan dalam harga komoditi akibat supply shock boleh mencipta tren jangka sederhana atau jangka panjang dalam pasaran forex. Ini kerana kesannya terhadap ekonomi tidak berlaku dalam sehari, tetapi boleh berlanjutkan selama berbulan-bulan. Sebab itu, trader yang dan pelabur mereka sering memberi perhatian yang sangat besar kepada perkembangan dalam pasaran komoditi dan rantaian bekalan global. Kita teruskan dengan peranan konsistensi berbanding bakat. So, kenapa geopolitik penting kepada pasaran keuangan? Oke, apabila ramai orang memikirkan pasaran keuangan, mereka biasanya memberi tumpuan kepada data ekonomi seperti inflasi, kadar faedah, atau pertumbuhan GDP. Namun dalam realiti, geopolitik sering menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam membentuk sentimen dan arah pasaran global. Oke, so geopolitics merujuk kepada hubungan antara negara termasuk konflik, sekatan ekonomi, pertikaian, perdagangan, perubahan dasar luar negara, dan isu keselamatan global. Walaupun perkara-perkara ini kelihatan jauh daripada pasaran keuangan, kesannya boleh menjadi sangat besar. Pasaran keuangan sangat bergantung kepada kestabilan pelabur institusi sentiasa mencari persekitaran yang membolehkan model bergerak dengan bebas dan aktiviti ekonomi berkembang secara normal. Apabila berlaku ketegangan geopolitik, ketidakpastian mula meningkat. Sebagai contoh, konflik antara negara boleh mengganggu perdagangan antara bangsa, rantaian bekalan, dan aliran tenaga global. Ini boleh mencecaskan pertumbuhan ekonomi dan merubah jangkaan pelabur terhadap masa depan. Selain itu, geopolitik juga boleh mempengaruhi sentimen risiko. Dalam keadaan yang stabil, pelabur lebih bersedia untuk mengambil risiko dan melabur dalam aset yang menawarkan pulangan lebih tinggi. Tetapi apabila ketidakpastian
meningkat, mereka cenderung menjadi lebih defensif. Dari perspektif institusi geopolitik, bukan sekadar berita semasa, ya adalah faktor yang boleh mengubah aliran modal global, mempengaruhi harga komoditi, dan mengubah trajektori ekonomi sesebuah negara. Selain itu, memahami geopolitik adalah sebahagian penting dalam memahami bagaimana pasaran keuangan dan pasaran forex bergerak. Oke, so salah satu saluran utama di mana geopolitik mempengaruhi pasaran adalah melalui komoditi. Banyak komoditi penting dunia dihasilkan atau diekspor dari kawasan yang mempunyai kepentingan strategik yang tinggi. Contohnya, minyak mentah banyak dihasilkan di Timur Tengah. Gas asli mempunyai hubungan rapat dengan beberapa negara utama di Eropa dan Eurasia. Logam penting pula sering bertumpu di negara-negara tertentu yang memainkan peranan besar dalam rantaian bekalan global. Apabila berlaku konflik atau ketegangan geopolitik di kawasan-kawasan ini, pasaran mula berbimbang tentang bekalan masa depan. Walaupun bekalan belum terganggu sepenuhnya, risiko gangguan sahaja sudah cukup untuk menyebabkan harga bergerak. Pelabur institusi sentiasa cuba menilai sama ada sesuatu peristiwa geopolitik boleh mengubah keseimbangan antara bekalan dan permintaan. Jika ya, harga komoditi biasanya akan bertindak balas dengan cepat. Kesan ini kemudian merebak ke seluruh ekonomi. Negara mengekspor komoditi mungkin mendapat manfaat daripada kenaikan harga, manakala negara mengimpor mungkin menghadapi kos yang lebih tinggi. Dalam pasaran forex, perubahan ini boleh mempengaruhi nilai mata wang. Mata wang negara mengekspor mungkin mendapat sokongan, manakala mata wang negara yang bergantung kepada import boleh menghadapi tekanan. Oleh sebab itu, pasaran komoditi sering menjadi salah satu saluran paling pantas untuk melihat kesan geopolitik terhadap ekonomi global. Oke, mari kita masuk kepada um, slide terakhir pada hari ini dan kita boleh teruskan dengan Q&A kalau kamu ada apa-apa soalan lah ya. Oke, so untuk memahami permintaan inflasi atau inflation transmission, kita perlu paham bahwa inflasi biasanya tidak perlu
tidak bermula di peringkat pengguna. Dalam banyak keadaan, inflasi bermula lebih awal dalam rantaian ekonomi, terutamanya melalui kenaikan harga komoditi dan kos pengeluaran. Sebagai contoh, apabila harga minyak meningkat dengan ketara, kesannya tidak hanya terhad kepada stesen minyak. Minyak digunakan dalam penggantung pengangkutan logistik, pembuatan, dan pelbagai sektor ekonomi yang lain. Ini bermaksud kos operasi bagi banyak syarikat akan meningkat. Apabila syarikat menghadapi kos yang lebih tinggi, mereka mempunyai dua pilihan. Mereka boleh menyerap kos tersebut dan menerima keuntungan yang lebih rendah, atau mereka boleh mindahkan sebahagian kos tersebut kepada pengguna melalui kenaikan harga produk dan perkhidmatan. Dalam kebanyakan keadaan, sebahagian daripada kos ini akhirnya dipindah kepada pengguna. Inilah yang dikenali sebagai inflasi transmission. Kenaikan harga yang bermula di peringkat komoditi akhirnya sampai kepada pengguna dalam bentuk harga makanan yang lebih tinggi, kos pengangkutan yang meningkat, dan pelbagai perbelanjaan harian yang lebih. Dari perspektif makro, proses ini sangat penting kerana ia menunjukkan bagaimana perubahan dalam pasaran komoditi boleh mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Apa yang bermula sebagai kenaikan harga minyak atau logam boleh berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih meluas. Institusi sentiasa memantau proses ini kerana mereka tahu bahawa inflasi bukan sekadar jangka bulanan, ia adalah hasil daripada pelbagai tekanan kos yang bergerak melalui keseluruhan sistem ekonomi. Okey, so apabila inflasi termission mula memberi kesan kepada ekonomi dan inflasi penggunaan meningkat, perhatian pasaran biasanya adalah beralih kepada bank pusat. Ini kerana salah satu tanggungjawab utama bank pusat adalah memastikan kestabilan harga dalam ekonomi. Jika inflasi meningkat terlebih tinggi atau kekal tinggi untuk tempoh yang lain, bank pusat mungkin berpertimbangkan untuk mengetatkan dasar monetary. Langkah yang paling biasa adalah menaikkan kadar faedah bagi memperlahankan permintaan dalam ekonomi dan mengurangkan tekanan inflasi. Di sinilah hubungan antara inflasi dan pasaran forex menjadi sangat penting. Pasaran tidak hanya melihat inflasi itu sendiri, tetapi bagaimana inflasi akan mempengaruhi tindakan bank pusat pada masa depan. So, sebagai contoh, jika pelabur menjangka bahawa inflasi yang tinggi akan bank pusat menaikkan kadar faedah dengan lebih agresif, mereka mungkin mula mengalihkan modal ke dalam mata wang tersebut lebih awal. Ini boleh menyebabkan mata wang menguat walaupun kadar faedah sebenar belum berubah. Okey, inilah sebabnya mengapa trader dan pelabur makro sentiasa memberi perhatian kepada harga komoditi dan data inflasi. Mereka memahami bahawa apa yang berlaku pada peringkat awal rantaian ekonomi boleh akhirnya mempengaruhi pergerakan mata wang dalam pasaran kewangan di seluruh dunia. Okey, so terima kasih semua daripada IC Markets. Kita jumpa lagi minggu depan. Sama yang masa kita akan mengadakan sesi live analisis. Okey, bye semua. Terima kasih.